Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Okay, insyaAllah kita sambung kembali, iaitu hadis yang agak panjang lah, iaitu hadis berkaitan dengan melihat Allah, melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan juga satu lagi lah orang yang terakhir masuk syurga. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darin. Ke hadis yang ke-48, an Abi Hurairah anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah qala hal tumaruna fil qamari lailatal badr laysa dunahu sahab qalu la ya Rasulullah qala hal tumaruna fi syamsi laysa dunaha sahab qalu la qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah fayaqul man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل فتختطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفور الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها
fayaqulu hal asaita in fu'ila dhalika bik an tas'alani ghayra dhalik, fayaqulu la wa izzatika yu'tillaha azza wa jalla ma sya'a min ahdin wa mithaqin fayasrifu Allahu azza wa jalla wajhahu 'anil nar. Fa idza aqbala bihi 'ala al-jannah ra'a bahjataha sakata ma syaa Allah an yaskuta thumma qala ya rabbi qaddimni inda babil jannah, fayaqulu Allah azza wa jalla alaysa qad a'tayta al-uhuda wal mawathiq alla tas'ala ghayra alladhi kunta sa'alta, fayaqul ya rabbi la akunu ashqa khalqika, fayaqulu fama asaita in u'tita dhalika alla tas'ala ghayrah, fayaqulu ya rabbi la wa izzatika la as'alu ghayra dhalika, fayu'ti rabbahu ma sya'a min ahdin wa mithaqin, fayuqaddimuhu ila babil jannah, fa idza balagha babaha fara'a zahrataha wa ma fiha min an-nadrati was-sururi fasakata ma syaa Allahu an yaskut, fayaqulu ya rabbi adkhilni al-jannah, fayaqulu Allah azza wa jalla wayhaka ya ibna adam ma aghdaraka alaysa qad a'tayta al-uhuda wal mawathiqa alla tas'ala ghayra alladhi u'tita, fayaqul ya rabbi la taj'alni ashqa khalqika, fayadhaku Allah azza wa jalla minhu thumma ya'dhanu Allah lahu fi dukhulil jannah, fayaqulu tamanna fayatamanna hatta idhan qata'a umniyatuh, qala Allah azza wa jalla zid min kadha wa kadha, akbala yudhakkiruhu rabbuhu hatta idhan tahat bihi al-amani, qala laka dhalika wa mithluhu ma'ahu wa an Abi Sa'id inni sami'tuhu yaqulu laka dhalik wa ashratu amthalihi. Okey, panjang sikit. Okey, daripada Abu Hurairah bahawa manusia berkata, ya Rasulullah, adakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Ia berkata, okey, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, bersabda, adakah kamu syak pada bulan di malam pertama yang tidak ada dindingan? Okey, berkata mereka, tidak ya Rasulullah. Ia mana bulan yang direct, boleh tengok direct, tak ada awan, tak ada halangan, maksud di sini. Okey, ia tidak berkata, okey, tidaknya ya Rasulullah, iaitu pada biasanya kalau malam pertama ni payah nak nampak lah, kecuali tengah bulan baru senang nampak. Ia berkata, maka adakah kamu syak ragu-ragu pada matahari? Tidak ada baginya dindingan. Mereka berkata tidak. Okey, ia berkata, sesungguhnya kamu akan melihat dia. Demikian itulah dihimpunkan manusia pada hari kiamat. Lalu ia berkata, siapa yang menyembah akan suatu, maka hendaklah ia mengikut akan dia. Maka daripada mereka ada orang yang mengikut akan matahari, dan daripada mereka ada yang mengikut akan bulan. Okay, daripada mereka ada yang mengikut akan syaitan, dan tinggallah umat ini. Okay. Jadi ada orang melihat pada ini, dia kagum, maka menjadikannya sebagai Tuhan. Pada mereka ada orang munafiknya, lalu datang kepada mereka oleh Allah Azza wa Jalla, maka ia berfirman, aku Tuhan kamu. Kemudian berkata mereka, ini tempat kami,
hingga datang kepada kami Tuhan kami. Apabila datang Tuhan kami, kenal kami akan dia. Kemudian datang pada mereka Allah Azza wa Jalla, lalu ia berfirman, aku Tuhan kamu. Mereka berkata, engkau Tuhan kami. Lalu ia menyeru kepada mereka, akan mereka kemudian diletakkan titi di antara belakang neraka. Maka adalah aku awal mereka yang mendahului melalui daripada rasul-rasul dan umatnya. Mana Nabi antara yang paling awal dibangkitkan lah. Okey. Iaitu yang diletak umpamanya ini adalah perjalanan sirat. Okey, dan tiada berkata oleh seorang pada hari itu melainkan rasul-rasul. Perkataan rasul-rasul pada hari itu ialah, hai Tuhanku, sejahterakanlah, sejahterakan. Ini kisah berkaitan dengan apabila ada umat, okey, mana ataupun umat Nabi lalu ataupun para Nabi, mereka akan minta supaya Allah selamatkanlah daripada dicangkuk oleh cangkuk yang daripada neraka. Bila jatuh mereka akan masuk dalam neraka. Dan pada neraka itu ada penarik-penarik, kala alip, maknanya cangkuk besi seperti duri pokok sa'dan. Ini ada nama pokok yang berduri, okey, di kawasan sana. Okey, adakah kamu melihat akan duri sa'dan? Okey, berkata mereka, ya. Berkata ia bahawasanya ia seperti duri sa'dan, hanya berlainan tentang tiada diketahui akan besarnya. Tak tahu besar mana, tapi dia duri lah. Melainkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ia menyambar akan manusia dengan amalan-amalan mereka. Jadi cangkuk tadi akan tarik manusia sehingga jatuh dalam neraka berdasarkan kepada amalan mereka masing-masing yang menyelamatkan mereka, bukan kerana kebijaksanaan mereka orang kata melindungi mereka, tapi amal mereka. Maka daripada mereka ada orang yang dibinasakan dengan amalnya, dan daripadanya ada yang dipotong kecil-kecil. Kemudian ia lepaskan hingga apabila Allah berkehendak berrahmat kepada mereka yang dikehendakinya daripada ahli neraka, Allah menyuruh malaikat supaya dikeluarkan orang-orang yang telah menyembah Allah. Maka dikeluarkan mereka itu dan dikenal akan mereka itu dengan bekas-bekas sujud. Jadi yang orang yang perbanyakkan sujud, insya-Allah dia tidak dibakar oleh api neraka. Dan Allah mengharamkan ke atas api neraka memakan akan bekas sujud. Lalu dikeluarkan mereka itu daripada api neraka, maka tiap-tiap anggota anak Adam dimakan dan dia oleh neraka kecuali bekas sujudnya. Kemudian dikeluarkan mereka itu daripada neraka. Sesungguhnya mereka telah terbakar, lalu dituangkan ke atas mereka air hidup. Mana bila tuang tu dia tumbuh balik. Okey, anggota badan dia sebagaimana sedia kala sebelum ni. Maka tumbuhlah mereka itu sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di dalam bawaan hanyutan air bah, iaitu air banjir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala terus menyediakan menyelesaikan hukuman di antara hamba-hamba, dan tinggallah seorang lelaki antara syurga dan neraka. Mana nak cerita tentang bagaimana keadaan di akhirat lah. Salah satunya ialah titian sirat. Kerana ada cakut-cakut yang akan cakut mereka. Ini berdasarkan kepada amal mereka. Kalau amal mereka banyak, tak kena. Kalau amal mereka sedikit, mungkin kena cangkuk, mereka akan masuk dalam neraka. Okey, kemudian Rasul sentiasa berdoa, selamatlah umat masing-masing. Okey, kemudian disebut di sini juga tentang mereka yang diazab dalam neraka, maka mereka diazab kecuali tempat sujud. Okey, jadi orang yang memperbanyakkan tempat sujud akan selamatlah daripada azab api neraka, ataupun mereka ini akan terus mendapat syurga. Okey. Maka disebut juga takdirnya ialah dibakar. Kemudian sesal habis. Baru masuk cerita
lelaki ni. Tinggal seorang lelaki antara syurga dan neraka. Dia dia akhir ahli neraka masuk syurga. Ini antara yang akhir masuk syurga. Bagaimana bentuknya? Yang menghadapi dengan mukanya ke pihak neraka, maka ia berkata, hai Tuhanku, palingkan mukaku daripada neraka yang sesungguhnya telah meracuni aku oleh baunya, dan membakari aku dengan hangatnya. Maka Tuhan berkata, apakah agaknya jika diperbuat yang demikian itu dengan engkau, bahawa engkau minta kepada aku yang lain daripada demikian? Maknanya kalau diperkenankan, kamu akan minta orang lain lagi. Maka ia berkata, tidak, demi kemuliaan engkau, maka Allah Azza wa Jalla memberikan apa yang dikehendakinya. Maknanya Allah tanya, kamu akan minta lagi? Dia kata tidak, tak minta lah. Maka Allah memberikan, memperkenankannya, maka berlakulah sebagaimana yang sepatutnya berlaku. Akan mukanya pada neraka. Maknanya yang pertama ni palingkan dulu pada neraka. Yang lepas keluar pada neraka, sebagai yang terakhir, dipalingkan mukanya daripada neraka. Maka apabila dihadapkan dengannya ke arah syurga, menghadap syurga, ia melihat akan keelokannya, iaitu keelokan syurga, lalu diamlah ke dalamnya ia barang yang dikehendaki, barang yang dikehendaki Allah, bahawa ia diam. Kemudian ia berkata, hai Tuhanku, tahukah aku, dahulukanlah aku ke sisi pintu syurga. Kemudian berkata Allah Azza, adakah telah engkau memberi sumpah dan janji-janji bahawa tiada engkau meminta akan yang lain yang telah engkau mintakan? Ia berkata, hai Tuhanku, janganlah ada aku orang yang terlebih celaka daripada makhluk engkau. Maka Tuhan berkata, apakah gerangan jika diberikan engkau akan yang demikian, iaitu tiada engkau meminta akan lainnya. Dia berkata, hai Tuhanku, tidak, demi kemuliaan engkau, tiada aku meminta akan yang lain daripada yang demikian. Lalu ia memberi kepada Tuhannya apa yang dikehendakinya daripada sumpah dan janji. Dia bersumpah, berjanji. Maka didahulukan dia ke pintu syurga. Kemudian apabila sampai ke pintunya, maka dilihat akan keelokannya dan apa yang ada dalamnya daripada kecantikan dan kesukaran, lalu ia diam. Lalu dikehendaki Allah, lalu dia diam barang yang dikehendaki Allah, bahawa dia diam. Kemudian ia berkata, hai Tuhanku, masukkanlah aku ke syurga. Maka berkata Allah Azza wa Jalla, alakah bagusnya wahai anak Adam, apakah yang menipu engkau? Tidakkah telah engkau bersumpah, memberi sumpah-sumpah dan janji-janji bahawa tiada engkau meminta akan lain daripada apa yang telah diberikan kepada engkau? Dia berkata, hai Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku yang terlebih celaka daripada makhluk engkau. Maka kelak redha Allah Azza wa Jalla terhadapnya. Kemudian Allah memberi izin baginya untuk masuk ke syurga. Maka ia berkata, bercita-citalah engkau. Maka bercita-citalah engkau sehingga apabila putus cita-citanya, berkata Allah Azza wa Jalla, tambahkanlah daripada yang demikian. Tambahkanlah daripada yang demikian itu dan yang demikian itu. Lalu mengingatkan kepadanya oleh Tuhannya akan tambahkanlah daripada demikian itu dan yang demikian itu, lalu mengingatkan kepadanya oleh Tuhannya hingga apabila habis dengan cita-citanya. Ia berkata, bagi engkau yang demikian dan yang seumpama bersamanya. Dan daripada Abu Sa'id bahawa aku mendengar ia Rasulullah berkata, bagi engkau lah yang demikian dan 10 seumpama. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca mengantuk. Anda rasa macam pergi ke tempat lain. Kita tengok sedikit keterangan
Okey, menurut hadis tersebut, manusia telah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat?" Okey, maka Rasulullah menjawab, "Adakah kamu syak ataupun ragu-ragu pada melihat bulan pertama yang tiada dindingan ataupun perlindungan awan-awan?" Mereka kata tidak, maknanya tidak ada syak lagi. Artinya mereka syak ragu-ragu adanya bulan di malam purnama itu, iaitu pada bulan tengah bulan, yang ke-14 hari bulan, ke-13, 14, 15, yang pada hari tersebut kita sebut sebagai hari abyad, hari putih. Okey, sebab kalau bulan tu nampak penuh kan. Jadi Rasulullah bersabda pula, "Adakah engkau syak ragu-ragu pada melihat matahari yang tiada dindingan atau perlindungan?" Maknanya tidak ada penghalang. Mereka mengatakan tidak. Begitulah Nabi kata, kamu akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Okey. Jadi dalam persoalan ini yang berkaitan dengan melihat Allah pada hari kiamat ni, okey, kita nak sambung sikit lagi. Kemudian Rasulullah menerangkan lagi bahawasanya mereka kelak akan melihat Tuhan mereka. Okey, demikian itulah pula jelas nyata selanjutnya dihimpunkan manusia pada hari kiamat. Lalu Allah ataupun malaikat berkata, sesiapa yang menyembah akan suatu maka hendaklah ia mengikut akan dia. Jadi kalau semua matahari ikut matahari lah, semua bulan ikut bulan. Okey. Maka daripada mereka ada yang mengikut akan matahari, okey, dan ada yang mengikut akan bulan, dan daripada mereka ada yang mengikut syaitan. Kemudian tinggallah umat ini, dan daripada mereka ada orang-orang yang munafik. Okey. Jadi dalam menjelaskan persoalan ini, kalau kita tengok sikit lagi, Allah berkata kepada mereka pada hari kiamat, iaitu datanglah kepada mereka Allah Azza wa Jalla, Allah menzahirkan sifat-sifatnya kepada mereka, ataupun kita sebut Allah tu sendiri, maka ia berfirman, "Ana rabbukum," aku ini Tuhan kamu. Berkata mereka, inilah tempat kami, datang hingga datang kepada kami oleh Tuhan kami, maka apabila datang Tuhan kami, tentulah kami akan kenal dia. Okey. Jadi dalam persoalan ini, sebagaimana yang sebut tadilah, iaitu melihat Allah ini adalah benar. Okay, kalau kita tengok dalam kitab umpamanya, disebut oleh Imam At-Tahwi mengatakan, wa ru'yah haqqun li ahli jannah. Melihat Allah ini benar. Betul bagi ahli syurga. Yang disebut. Orang lain itu ada khilaf. Tapi untuk ahli syurga benar. Bi ghairi ihatatin wala kaifiyah. Dengan cara tidak ada ihatah, dengan ketiadaan meliputi dan ketiadaan kelakutan. Maknanya tidak ada sebarang perantaraan. Tak payah guna mikroskop, tak payah guna teleskop. Kita boleh tengok direct. Wala kaifiyah. Ni yang pening ni. Tak ada tahu. Kaifiyah tak tahu cara. Kalau tahu, bukan Allah, sebab Allah tak sama dengan apa kita fikir. Jadi macam mana? Terima je lah. Tunggu masa syurga dulu. Boleh tengok. Kama nataqa bihi kitabu rabbuna, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Qiyamah ayat 22, 23. Ini bukti, iaitu disebut wujuhun yawma izin nadhirah. Boleh cek nanti surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Iaitu ayat yang menjelaskan kita boleh melihat Allah. Quran cerita, hadis pun jelas, ijma' ulama, sepakat ulama. Iaitu apa dia? Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah, bermula beberapa muka, iaitu wajah-wajah pada hari kiamat, iaitu nadhirah, cantik, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, bermakna muka-muka ahli syurga memang bercahaya, berseri. Ila rabbiha nadhirah, dan kepada Tuhan mereka memandang. Jadi ini bukti. Nadhirah ialah tengok tu. Cuma Allah tak buka hijab. Sekarang ni kita tak nampak. Syurga, neraka dah ada, tapi Allah tak buka hijab kepada kita. Jadi bagaimana di sini kita melihat secara langsung bagaimana Allah buka hijab, bagaimana bentuk sebenarnya, wallahu a'lam. Tapi inilah
nikmat yang terbesar ahli syurga. Nikmat paling besar. Tak boleh nak gambar macam mana. Okey. Okey, adapun hadis, itu ayat Quran. Ayat Quran ialah surah Al-Qiyamah. Adapun hadis iaitu innakum satarawna rabbakum. Ini hadis. Iaitu kamu akan melihat Tuhan kamu. Ini hadis dalam Bukhari pun ada, Muslim ada. Kita sebut sunan sittah. Sunan sittah ialah Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Okey, Bukhari, Muslim sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan. Sunan ni sunnah hadis. Sunan Abu Dawud. Okey, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu sunan sittah. Kalau sebut sunan sittah, ingat 6. Sittah 6. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu sunan sittah. Yang paling masyhur dia lah. Okey, bila sebut sunan tis'ah, 9 tambah 3 lagi. Iaitu Muwatta Imam Malik. Sunan Ad-Darimi, dan satu lagi dia lain pada orang lain, itu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sunan tis'ah 9. Okey. Jadi paling kurang bila kita dengar ini masuk dalam sunan sittah, sunan tis'ah. Jadi hadisnya ialah innakum satarawna rabbakum, bahawasanya kamu akan melihat Tuhan kamu. Okey. Ini dalil yang menjelaskan bahawa daripada hadis Nabi boleh kita melihat Allah bila di syurga. Okey, bagi ahli syurga, dan nikmat yang terbesar. Dan khilaf di kalangan ulama melihat Allah oleh ahli mahsyar. Tak syurga lagi, tapi dia pada mahsyar boleh tengok. Maka ada 3 pandangan. Yang pertama, tiada melihat akan dia di pada mahsyar melainkan sekalian beriman. Tak ada orang boleh tengok, melainkan orang beriman saja. Ini penghormatan pada mereka. Yang kedua, melihat akan dia sekian ahli mahsyar. Maknanya semua ahli mahsyar di situ boleh tengok lah. Ini pandangan kedua. Okey. Sama ada yang beriman ataupun yang kafir, semua boleh tengok pada peringkat awal. Kemudian terdinding sekalian orang kafir. Kafir tak boleh tengok. Mungkin sekejap je. Okey. Maka tiada melihat mereka itu akan dia kemudiannya. Maknanya dia memang tiada boleh tengok seterusnya lagi lah. Dia boleh tengok sekejap saja, kemudian terdinding. Orang Islam mukmin boleh tengok berterusan. Pandangan ketiga mengatakan melihat akan dia, akan Allah oleh sekian munafik serta sekian mukmin. Orang mukmin dan munafik boleh tengok. Sebab orang munafik ni dia mengaku beriman. Okey. Cuma tak dihisap lagi. Bila dihisap nanti baru jelas bagaimana keadaan dia. Okey. Dan tiada tinggal bagi sekalian kafir. Tiada yang tinggal bagi sekalian kafir. Bermakna orang kafir tidak dapat melihat Allah. Okey. Ini apa dia? Ini yang kita sebut iaitu di mahsyar. Okey. Jadi anda sebut begitu sajalah. Anda tak sebut secara detail tentang dalil-dalil tersebut. Okey. Bermakna melihat Allah bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah boleh melihat Allah iaitu di syurga. Sebab ayat tadi sebut wujuhu yawma idzin nadhirah, itu ialah ahli syurga. Ila rabbiha nadhirah, jelas. Begitu juga hadis innakum satarawna, maksudnya kamu akan melihat rabbakum, Tuhan kamu. Okey. Jadi cuma di sini merujuk kepada orang mukmin. Ada pun orang kafir yang sebut syurga, tak adalah dia ada syurga, iaitu di mahsyar. Okey, ada 3 pandangan. Yang pertama orang mukmin saja tengok. Okey, sebab ini nikmat terbesar. Orang kafir tak layak untuk dapat nikmat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya ialah boleh tengok belaka. Orang mukmin, orang kafir, cuma orang kafir sekejap saja untuk melihat kesempurnaan keagungan Allah, lepas tu tak dapat tengok. Okey, hijab mereka ataupun mereka dilindungi. Tapi orang beriman akan berterusan boleh tengok. Okey. Kemudian yang ketiganya ialah disebut orang beriman dan orang munafik pun masuk dalam selarai. Boleh tengok sebab dia munafik ni dia mengaku iman, tapi sebenarnya ia menafikan iman, tak beriman. Itu yang berkaitan dengan melihat Allah di akhirat. Adapun di dunia Allah tidak dinyatakan. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuka hijab kepada kita untuk melihatnya. Kemudian yang keduanya ialah huru-hara pada hari kiamat. Antaranya ialah yang diceritakan di sini tentang titian sirat.
Jadi antara T yang terakhir ni, okey, dia ada 13 checkpoint. Yang ni kita ingat. Okey, di mahsyar, di mahsyar, alam barzakh, kubur. Kemudian bila keluar alam kubur, ada mengatakan dia akan melalui al-haud, iaitu dia dapat merasai air kolam ataupun telaga Kautsar. Okey, yang Nabi jaga di situ, maka tak semua orang boleh duduk. Ada mengatakan yang ni duduk belakang akhir. Okey, kemudian dia akan pergi ke mahsyar. Ada lagi yang kita ingat beberapa perkara. Mahsyar, di situ dia akan dihisab. Okey. Kemudian akhir sekali tu sirat. Okey, sirat tu sirat titi ataupun jambatan yang ada kalalib. Okey, akan ada yang tarik tu, yang cangkuk tarik. Dia berdasarkan kepada amal. Berkata terror dia boleh ngelak tidak amal. Kalau amal kuat, okey, dia tak akan kena. Kalau amal tak ada ataupun amal yang bersifat banyak yang rosak dan sebagainya, kemungkinan dia akan ditarik. Itu bermakna kalau masuk neraka, dia neraka. Lepas itulah orang lepas tu akan masuk syurga. Okey. Jadi ada syafaat Nabi, termasuklah dia akan ambil orang dalam neraka keluar dari syurga sebagai syafaat Nabi. Kubur barzakh sama. Alam barzakh ni adalah alam selepas mati sebelum dibangkitkan dalam sangkakala kedua. Sebab dia kiamat ada orang mati ni, kiamat pertama. Okey, orang tak mati, kiamat pertamanya adalah berlaku kerosakan, kehancuran, dan orang beriman dimatikan lebih awal. Okey, Allah hantar tiupan angin lembut. Okey, angin yang lembut sepuluh bahasa mematikan beriman, maka di saat itu berlakulah kerosakan, kehancuran seteruk-teruk. Okey, zina, tengok, jumpa-jumpa macam ni biasa je. Okey, sehingga matahari naik belah barat. Nak naik belah barat pun ada perbahasan. Ada mengatakan dia tak naik terus, naik sekejap, okey, dia stop. Kemudian sehingga kemudiannya dalam tempoh 3 hari ke berapa barulah dia naik belah barat. Bila naik belah barat, semua manusia terkejut, semuanya beriman. Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian semua beriman situ, tapi disebut iman mereka sudah tidak berguna. Itu antara yang disebutlah tentang huru hara kiamat. Jadi disebut di sini ialah bagaimana salah satu huru hara kiamat ialah meniti titian sirat yang ada kalalib, iaitu cakuk-cakuk yang seumpama duri sa'dan. Sa'dan kita pun tak tahu sangat, tapi yang maknanya benda berduri lah. Ini contoh perumpamaan yang Nabi buat supaya sahabat senang nak faham. Okey, umpama kalau disebut cuba beritahu pokok yang seberguna. Pernah Nabi kata betul-betul sahabat, maka sahabat ni pegang pokok ni, jadi ada yang pegang pokok kurma. Maka Nabi kata, ya betul benar, inilah pokok yang seberguna. Start daripada dia punya daun dia boleh buat apa? Boleh buat atap. Okey. Kemudian batang, semua sekali lah. Maka Nabi kata inilah bandingan orang mukmin. Orang mukmin, okey, dia sentiasa memberi manfaat. Okey, manfaat kepada orang. Itu sebab bukan memberi mudarat kepada orang. Yang itu sifat bagi orang mukmin. Jadi ada Nabi mengajar supaya saya faham. Jadi begitu juga ni, dia ceritakan duri Sa'dan ni memang ada yang dikenali oleh mereka pada waktu itu. Okey, yang bentuknya memang agak, orang kata kalau kena sakit. Okey, dan dia boleh mencederakan. Okey, jadi macam kita ni duri apa umpamanya. Okey, yang seumpama. Okey, okey. Kena tu sakit tu. Okey. Jadi yang hanya diketahui kadar besarnya, maknanya perumpamaan macam duri, tapi besar tu Allah Allah. Kemungkinan besar lagi, kemungkinan tajam lagi, kemungkinan dalam keadaan yang begitu dahsyat lagi. Okey, nak jelaskan bahawa ada yang menghalang, okey, yang menyambar manusia, sehingga manusia ini dapat disambar disebabkan oleh amalan mereka yang jahat. Maka mereka ini dibinasakan kerana perbuatan mereka. Ada yang terpotong sekecil-kecil seperti sawi kerana cakupan tersebut menyebabkan dia menjadi cedera, rosak ataupun terpotong, terkerak. Okey, itu sebahagian daripada bentuk, iaitu huru hara kiamat yang
berkait dengan meniti sirat. Lain ada lagi. Okey, yang mahsyar lagi teruk. Okey, ini sebahagian pada keadaan kiamat. Okey. Cuma di sininya ialah nak menjelaskan tentang bagaimana orang yang lelaki yang terakhir okey masuk syurga. Okey, sebelum itu nombor C. Okey, nombor C-nya ialah berkenaan dengan Allah mengharamkan api neraka. Muka surat 104 bekas sujud. Selanjutnya hadis di atas menjelaskan bahawa Allah mengharamkan api neraka memakan bekas sujud orang-orang yang menyembah akan dia. Ketika mereka itu dalam neraka, maka tiap-tiap anggota anak Adam semuanya hitam dimakan oleh api neraka kecuali bekas dan kesan sujud. Setelah dikeluarkan daripada neraka itu, dituangkan ke atas mereka ma'ul hayat. Ini air kehidupan. Okey, ini semua ni kerja Allah lah. Maka bila dituangkan kepada mereka yang mana yang hancur, yang apa tu tumbuh balik, okey, maka menjadi kejadian sebagaimana manusia yang mana kita, sebagaimana macam kita hari ni lah. Okey, bermakna bahawa kita disuruh untuk memperbanyakkan solat. Okey, sujud tu merujuk kepada solat lah. Maka dengan memperbanyakkan solat, maka kita akan selamat daripada api neraka. Okey, itu di antara kelebihan solat. Okey, kemudian yang terakhir sekalinya ialah orang yang terakhir masuk syurga. Okey, akhir orang lelaki masuk syurga. Okey, anda boleh cerita macam ni lah secara ringkas sebagaimana anda sebut tadi, iaitu tinggallah seorang lelaki namanya Juhainah. Okey, yang disebutlah namanya, dan mungkin ada khilaf lagi. Okey, di antara syurga dan neraka, dia duduk orang terakhir ni, keluar daripada neraka. Okey, masuk syurga ni, iaitu dia ini duduk di antara syurga dan neraka. Lalu lelaki itu ialah akhir ahli neraka yang dapat masuk syurga. Okey, orang lain mungkin dapat milik syafaat, okey, ataupun selesai azabnya di antara, tapi ini antara yang terakhir. Bagaimana keadaannya? Nak menunjukkan rahmat Allah, iaitu dia mohon pada Allah, hai Tuhanku, palingkan mukaku daripada neraka. Maknanya jangan bagi aku tengok neraka. Sesungguhnya telah pun membinasakan aku oleh baunya dan membakar aku oleh hangat. Maknanya dah rasa teruknya azab neraka. Jadi dia minta, ya Allah, jangan paling aku daripada ni. Okey, jangan palingkanlah aku daripada neraka supaya aku tengok tempat lain. Okey, kemudian Allah berkata bahawa apakah agaknya jika telah diperbuat demikian? Itu bahawa ia hendak meminta kepada Allah. Okey, yang lain daripadanya, kalau aku buat, kamu nak minta lain. Okey, jadi maka ia berkata kepada Allah apa yang dikehendakinya daripada sumpah janji. Dia bersumpah lah. Okey, bahawa dia tidak akan minta lain daripada itu lagi. Maka oleh Allah, maka dipalingkan mukanya ke neraka. Maka Allah tak tunjuk mukanya ke neraka, tunjuk muka ke arah syurga. Kemudian apabila dihadapkan ke arah syurga, dia tengok keindahan syurga, kecantikan syurga, keseronokan syurga, maka dia pun minta sekali lagi. Tak, dia kata tak nak minta lah, kan? Biasa budak-budak macam tak nak minta, lepas tu minta lagi. Wahai Tuhanku, dahulukan aku pintu syurga. Maknanya bawalah aku ke pintu syurga. Tak nak syurga, nak duduk dekat pintu syurga je. Okey, maka Allah berkata, tidakkah engkau telah diberikan sumpah dan janji-janji bahawa engkau tidak meminta selain daripada yang telah engkau yang telah engkau minta. Maknanya kan kamu tak nak minta dah. Jadi dia merayu, sesungguhnya dia telah diberi sumpah dan janji. Dia kata, kali ni lepas ni aku tak akan minta lagi. Kemudian Allah perkenankan, sehingga maka bertanya Allah. Jadi bila duduk dekat dengan syurga, oleh itu dimintanya supaya kepada Allah bahawa dia menghampiri pintu syurga supaya tiadalah ia menjadi secelaka-celaka makhluk. Kerana bila Allah perkenankan, maka Allah bertanya kepadanya, apakah engkau
pula kiranya jika diberikan kepada engkau bahawa engkau tiada lagi meminta yang lain, jadi kalau aku begini tak nak, kamu tak nak minta orang lain dah. Maka lelaki tersebut bertanya, hai Tuhanku, tidak, demi kemuliaan engkau tiada aku minta yang lain daripada demikian, tak minta. Okey, lalu diberikan kepadanya apa dijanjikan. Okey, kemudian setelah itu maka didahulukan dia ke pintu syurga. Apabila sampai ke pintunya, maka dilihat keelokannya apa yang di dalamnya, maka diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk syurga. Okey, yang I tu ya Tuhanku, masukkanlah aku ke syurga. Berkata Allah Azza wa Jalla, alangkah bagusnya wahai anak Adam, apalah yang menipu engkau? Tidakkah engkau telah berikan sumpah-sumpah dan janji-janji bahawa engkau tiada meminta akan yang lain daripada apa yang telah diberikan kepada engkau. Okey, jadi dia kata, wahai Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku secelaka-celaka makhluk. Maka redalah Allah daripadanya, kemudian barulah memberi izin baginya masuk ke dalam syurga. Ini nak menjelaskan rahmat Allah. Sebab itulah lagu mana sekalipun jangan kita tidak diberi rahmat oleh Allah. Antara rahmat Allahnya ialah amalan kita Allah gandakan 10 kali ganda. Bukan saja 10 kali ganda, boleh beratus-ratus kali ganda, boleh lagi lebih banyak, boleh lagi. Dia datang dengan rahmat Allah. Macam anda sebut dulu lah, walaupun benda kecil je, Allah janji syurga, buat. Mungkin benda kecil itulah menjadi rahmat untuk Allah beri kepada kita syurga. Okey, contohnya disuruh kepada kita untuk baca sayyidul istighfar. Okey, kita baca, kita beramal. Kalau dapat rahmat Allah, boleh masuk syurga dengan zikir tersebut. Namun nak kata semua masuk syurga dengan zikir ni, tak boleh kata, sebab dia hak mutlak Allah. Ada macam tu. Okey, kalau siapa dapat, untung. Tapi di saat Allah janjikan, rebut peluang, ambil. Mudah-mudahan kita yang dapat, kata cabutan betul, okey, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu hadis yang agak panjang. Okey, kemudian kita tengok hadis yang ke-49. Rasulullah mengajar doa di dalam sembahyang. Okey, maksud di sini ialah di dalam sembahyang. Sebab itulah bila kita baca, kita kena faham konteks hadis. Maksud di sini ialah doa dalam sembahyang sebelum bagi salam. Okey, solat, as-salah tu maknanya doa. Semua yang ada tu doa. Okey, Rabbighfirli warhamni umpamanya kan. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah itu sendiri adalah antara doa yang terbaik, kan? Jadi maksud doa di sini ialah doa sebelum bagi salam. Okey, boleh baca doa ni. Nak tambah doa lain lagi pun boleh. Okey, banyak pilihan. Tetapi yang terbaiknya ialah kita ambil daripada yang diajar ataupun disuruh oleh Allah secara langsung, ataupun oleh Nabi secara langsung. Macam doa, Nabi kata baca doa, kita baca. Nak baca doa lain, tambah. Itu yang terbaik. Namun dia tidak menafikan doa lain, kan? Kita nak doa macam-macam, boleh kan? Selagi mana dia tak lari daripada doa yang termasuk dalam konteks zikir. Okey. Tapi kalau kita cakap bahasa Melayu, bahasa Jawa, tak boleh ya? Batal lah sembahyang, sebab dia punya bahasa rasminya bahasa Arab. Cuma dalam hati tak apa. Dalam hati kita minta umpamanya, itu tak mengaku. Okey. Hadis yang ke-49, an Abi Bakrin. Okey, Bakrin As-Siddiq ataupun Bakri. Okey, Bakrin As-Siddiq. Okey. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Qala qulillahumma inni. Okey, katakanlah, mana kalau kita baca apa? Allahumma inni. Okey, kul tu katalah olehmu. Okey, tak payahlah kita pun baca kul, kan? Kul tu Nabi suruh kita kata. So kita start dengan Allahumma inni. Okey, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Okey, kita nak baca apa? Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Kita dah masalah masuk.
Okey, kalau tam-tam kalau seorang diri kan boleh, tak ada masalah. Okey, jadi daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa ia berkata kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepada aku doa untuk aku berdoa dengannya di dalam solatku. Maka Nabi bersabda. Jadi mana sikap kita macam ni? Orang nombor satunya lah kita ambil kok direct daripada Nabi ataupun daripada Quran apa benda. Okey, lepas tu kita nak tambah yang lain, tambah. Tak ada masalah. Selagi mana dibenarkan. Okey. Iaitu Abu Bakar berkata kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta diajarkan satu doa untuk didoakannya dalam solat, iaitu akhir sembahyang sesudah tasyahud akhir, sebelum membagi salam. Sebelum bagi salam. Ini doa ni ialah sebelum kita bagi salam. Jadi ini sebahagian daripadanya lah. Banyak lagi doa lain. Iaitu maksud di sini, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Tuhanku, bahawa aku telah menzalimi, menganiayai diriku sendiri. Zulman kathiran, dengan kezaliman yang banyak. Kezaliman yang besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan kamu ya Allah. Oleh itu faghfirli, maka ampunkanlah dosaku. Maghfiratan, dengan keampunan, min indika, daripada sisimu yang maha agung, yang maha kaya, yang maha luas. Warhamni, dan rahmatlah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya kamu ini maha pengampun lagi maha penyayang. Sebagaimana kita sebelum ni lah kalimah salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ni kalau ada cantik. Lepas tu lah kita bagi salam tu kalimah yang paling mahal. Maknanya kalau ubah tu kayak ubah paling mujarab. Salam, selamat. Warahmatullah, rahmat Allah. Siapa dapat rahmat? Syurga lah. Siapa dapat rahmat? Untunglah dia. Wabarakatuh, siapa dapat keberkatan? Sikit cukup, banyak okey. Tiga benda ni memang cantik. Sebab itulah kita sangat digalakkan bila jumpa orang bagi salam. Dan orang yang dapat salam wajib dia jawab. Sama ataupun lebih baik. Lebih baik ataupun sama. Lebih baik ialah kalau kata Assalamualaikum, kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau jawab dia bagi salam penuh, kena jawab penuh. Kalau kita nak jawab penuh lagi, kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab. Nabi pernah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanihi wa maghfiratihi. Ridwan ialah keredaan Allah, maghfirah keampunan Allah. Boleh kita nak jawab. Tapi semuanya yang baik-baik. Jadi doa ni berdoa lah. Sebab doa ini bagi orang beriman, kalau Allah ada satu riwayat, dua orang berdoa, satu orang dia minta kesenangan kaya Allah bagi di dunia, satu orang tak dapat. Tetapi yang tak dapat ni, bila di akhirat kelak dia tanya kepadanya, mana amal kamu? Dia beritahu amal dia buat. Maka dinyatakan pada dia ada lagi. Dia kata ni saja saya buat. Maka dia beritahu, cuba kamu tengok di sana gambaran. Gambar dilihat kalau tentang ahli syurga sebagai contoh, dia nampak macam kalau gerombolan yang banyak. Kalau lembu kita nampak banyak di padang. Dia tunjuk demikian. Cuba tengok di sana, itu amal kami. Maka dia terkejut. Amal apa? Amal yang kamu pernah mohon pada Allah, Allah tak beri di dunia, Allah simpan di akhirat. Tak rugi kita berdoa lah. Kalau Allah tak bagi dunia, mungkin Allah simpan akhirat. Maknanya kita rasa daripada kita berdoa. Kemudian hadis yang ke-50. Mengangkat suara setelah selesai sembahyang fardu. Ini menarik juga ni. Hadis ke-50, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu anhuma dua-dua, Abbas dan Ibnu Abbas dan ayah dia.
anna raf'a as-sauti bidzikri, bahawasanya mengangkat suara dengan zikir, hina yansharifun nasu, ketika mana manusia keluar daripada sembahyang, maknanya dah habis dah sembahyang, solat sembahyang fardu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah, adalah yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna bacaan zikir ni memanglah disuruh, dan mengangkat suara maknanya nyaring pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sebab ada orang kata zikir banyak tu dah. Okey, cuma memang betul. Okey, tidak dibuat secara berjemaah. Okey, tak dibuat secara berjemaah. Hatta solat tarawih pun. Okey, mula-mula buat sendiri-sendiri. Okey, lepas tu lah baru dikumpulkan. Di zaman Sayyidina Umar antaranya dikumpulkan buat ramai-ramai. Jadi persoalan berkaitan dengan perbahasan bid'ah dan sebagainya lagi, sebenarnya kita kena berlapang dada tengok pada hujah dia. Contohnya zikir ni boleh, cuma bentuk zikir macam mana. Itu. Okey, maka di sini keterangan menurut riwayat bahawa para sahabat telah mengangkat suara dengan zikir setelah selesai sembahyang. Maknanya zikir sembahyang lepas selesai sembahyang memang ada. Cuma ada orang kata, okey, zikir seorang-seorang. Okey, berzikirlah seorang-seorang. Okey, ada yang mengatakan kita berzikir ramai-ramai lah. Okey, berzikirlah sebab zikir tu ada. Cuma seorang ke ramai, itu nombor 2. Okey, zikir lepas sembahyang memang warid. Sebagaimana hadis ni, kan? Warid memang ada. Okey, untuk berzikir. Cuma masalahnya orang ni yang kata tak boleh zikir ramai-ramai, dia keluar tak zikir pun. Itu masalah. Okey. Tetapi yang demikian itu berlaku pada setengah-setengah waktu untuk mengajar manusia sifat dan cara berzikir. Bukanlah mereka berkekalan mengangkat suara dengan zikir pada setiap waktu. Jadi zaman sahabat yang dia zikir angkat suara supaya dengar, okey, iaitu antaranya ialah 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, okey, Allahu akbar umpamanya, supaya mana orang lain yang baru ataupun yang mungkin tak dengar hadis Nabi ni tahu bahawa ini zikir yang pernah mereka dengar yang disyorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian baca ayat kursi, okey, baca qul huwallah, okey, dan seumpama lagi. Tapi mereka tidak buat setiap waktu. Sebab nak mengajar supaya orang dah biasa, dah boleh dah. Okey, sebab itulah kalau kita pergi negara Arab umpamanya memang zikir masing-masing, doa masing-masing, okey. Tidak menjadi masalah. Jadi sekarang ni di tempat kita macam mana? Tempat kita ni macam mana? Itu kalau sahabat kita tak faham dah. Okey, mereka memang ada zikir, memang tinggikan suara. Okey, tetapi mereka tak buat setiap hari, setiap masa, lebih kepada dalam konteks nak mengajar. Jadi kita ni macam mana? Okey, setiap waktu ni. Okey, setiap waktu, setiap saban tahun daripada dulu sampai sekarang. Kita nak kata macam mana? Sebab itulah dalam konteks kita ni kita tengok kepada realiti, wakil kita. Di mana wakil kita ni, kalau kita buat macam di tempat Arab umpamanya, lepas solat zikir masing-masing, agak-agak lagu mana? Jadi ya. Pakat lari habis. Pakat lari nyok-nyok keluar macam tu je. Jadi okey, yang zikir kita berdoa sama-sama ataupun dan lagi dia bilang cicok tahan. Okey, itu yang kita buat sama-sama tu. Maknanya kita kata mungkin dia proses mendidik memakan masa yang berpanjang, yang berterusan. Okey, yang mana kena buat. Kalau tak buat, pakai tak buat terus. Kan? Kalau tak buat ni, pakai senyap terus. Jadi tak apalah. Mana perlu kepada kita untuk mana kita berzikir bersama-sama, berdoa bersama-sama supaya ada syiar Islam, supaya ada amalan Islam. Cuma bagi mereka yang rasa tak nak kerana dia lebih prefer untuk buat sendiri, buat sendiri. Cuma jangan tinggal zikir. Kadang-kadang kita tengok yang kata ni keluar terus pakai doa pun tidak. Sedangkan benda itu warid. Kan? Jadi dalam bab ni bagaimanalah kita perlu kita perbesarkan. Okey, kalau siapa, sebab selalu kita kena tegur. Macam kalau anak lagi lah, foreigner, dia tegur kita zikir ramai-ramai, nyaring sikit. Bagus sebab tempat dia tak buat.
Tak apa, tapi jangan tinggal zikir, jangan tinggal berdoa. Okey. Jadi kita ambil iaitu dalam konteks kita nak mendidik masyarakat kita, okey, untuk nak supaya mereka sama-sama berzikir, kita berzikir sama-sama. Okey. Tapi satu benda aja, jangan angkat suara terlalu nyaring. Dahlah mic kuat kan. Kalau pikat orang semayang memang ada terganggu. Sebab itulah imam kena pandai intonasi suara, ataupun biar orang kata jangan terlalu mengganggu. Slow sikit, rendahkan sedikit suara. Supaya apa? Supaya takut ada orang semayang. Tak ada orang semayang tak apa. Okey, sebab biasalah kita habis semayang kan, terzikir, ada lagi yang lambat solat. Jadi kena raikan benda ni. Itu betul. Kita raikan supaya apa? Jangan Allah bom keluar menyebabkan terganggu orang yang nak semayang. Okey. Jadi imam kena mengambil cakna lah dalam bab ni. Imam ni maknanya dia imam pemimpin. Betullah Nabi SAW, kalau kita tengok dalam hadis lain, Nabi dia tengah semayang, tiba-tiba ada dengar tangisan bayi. Nabi pun percepat, lajukan solat. Maka bila habis sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa laju? Ingat ke sakit perut? Okey, ni Nabi kata, aku mendengar tangisan bayi tadi, aku percepatkan, pendekkan bacaan supaya apa? Supaya tidak mendatangkan keresahan pada ibu. Ibunya huru-hara apa? Duk dengar bayi dia menangis kan? Aku meraihkan. Ini kedudukan imam ni kena aware, kena cakna terhadap makmum. Ni makmum, okey, daripada 40 orang, 20 orang pakai guna kursi. Okey, ataupun 20 orang yang orang kata dah okey, lutut ni dah tu dah. Umpamanya kan, tiba-tiba kita nak baca ayat okey, 2 muka surat, 1 rakaat. Memang kena kutuk kan. Dalam solat pun kena kutuk dah. Dalam perut ni duk kutuk. Jadi kena meraihkan. Okey, meraihkan. Sebab itulah bila ramai ada dalam satu riwayat Nabi baca ayat pendek-pendek. Okey. Sebab apa? Sebab meraihkan di belakang sana macam-macam orang. Ada kan? Contohlah kita ambil sujud sajdah. Okey, kalaulah kita kata tempat kita ni memang okey ramai orang uzu-uzu umpamanya. Okey. Maka mungkin sekali-sekala tu boleh lah. Okey. Jadi kita ambil tindakan antara nak baca-bacalah sajalah. Tapi 2 rakaat tu biar habis surah sejadah 2 rakaat. Contohnya. Tambah pula subuh lewat contohnya kan. Orang duk fikir, yang sakit fikir dia lenguh sakit. Yang lewat ni aku nak pergi atas nak sekolah. Umpamanya kan. Nak ke 7 ni. Umpamanya. Jadi imam kena meraihkan mereka. Okey. Jadi pandai-pandailah nak baca supaya tidak membawa keresahan pada makmum. Okey. Itu Nabi tunjuk macam tu. Tapi nak solat seorang diri, solatlah berapa jam. Berapa lama ikut kita. Nak zikir macam mana pun zikirlah. Cuma bila duduk di tempat awam kena meraihkan. Sebab itulah makruh bila kita solat tepi kita baca dengan kuat. Kena baca, memang kena baca biar dengar kita punya suara, tapi janganlah suara pekak mengganggu orang sebelah. Makruh. Kalau tak makruh haram. Sebab apa? Kena jaga. Even dalam kitab fiqh ada menyatakan antaranya bila kita kecil sunat kita duduk cangkung. Okey. Tapi bila ada orang sebelah, ini mungkin merujuk kepada dululah tepi umpama kan. Yang menyebabkan bila duduk, antara hikmah kita duduk semasa cangkung, semasa kencing, dia akan keluar 2, air dengan angin. Automatik. Sebab apa? Angin jangan simpan dalam badan. Simpan mendatangkan masalah. Tapi di saat kita buang angin akan memberi kesan pada jiran sebelah ni. Mungkin yang kecil juga ni, maka di saat itu boleh berdiri, takut mendatangkan benda yang busuk pada orang sebelah, iaitu kentut. Ada ulasan dalam beberapa kitab, dalam kitab yang pernah anda baca. Maknanya asalnya disebut diri makruh. Tapi ada sebab yang menyebabkan untuk menjaga meraihkan jiran ataupun orang lain. Okey. Mungkin hari ini suasana lain dah. Sebab ada tutup umpamanya, ataupun mana jangan siapa mengganggu orang lain. Okey. Itu nak menunjukkan dia bersifat, dia ada ilmu sosiologi. Okey, berana bersifat untuk meraihkan
perkembangan semasa. Okey. Itu yang apa? Jadi itu yang dalam konteks Malaysia lah. Mana kita ambil sebab ini antara perkara yang ada warik mana ada asasnya dalam hadis Nabi, iaitu berzikir. Cuma nak nyaring, nak ramai-ramai, cuma satu benda, jangan sampai fikir dia membawa masalah kepada orang lain, gangguan suara yang kuat nyaring, terutamanya kepada mereka yang sedang solat. Okey. Okey, kita ambil satu lagi. Hadis yang ke-51, iaitu tiap-tiap seorang bertanggungjawab. An Abdullah bin Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi qala wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun ar ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar ra'iyatihi. Daripada Abdullah bin Umar, iaitu Ibnu Umar lah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau kita tengok ulum hadis, kalau kata sami'tu, iaitu maksud aku telah mendengar. Kalau sami' tu dengar dengan telinga sendiri. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan sebut yaqulu, sedang berkata. Maknanya masa tu dia ada depan Nabi. Okey. Kalau yang lain kita kata qala Rasulullah kan. Bermakna berkata Rasul. Mungkin dia tak ada situ. Dia duduk kerja di kebun. Cuma malam tu contohnya Abu Hurairah yang duduk bersama Nabi sentiasa ni beritahu, aku dengar Nabi sebut benda ni. Maka dia pun ambil daripada Abu Hurairah. Okey, tapi dia kata qala Rasulullah. Maknanya tak apa, kalau sahabat tak apa, orang lain tak boleh. Sahabat dia adil, dia iktiraf adil. Sahabat yang yang terkenal lah. Okey, sahabat yang dikenali dengan keadilan. Okey. Sebab ada juga yang mencuri, ada juga dalam ramai-ramai itu yang lakukan perbuatan fasik. Tapi sahabat yang sifatnya adil, yang diperakui akhlaknya, mereka adalah adil. Okey. Jadi di sininya ialah merujuk kepada sedang berkata yaqulu. Okey. Apa yang Nabi kata tu yang didengari oleh Ibnu Umar secara langsung, iaitu kullukum ra'in. Tiap-tiap kamu adalah penggembala, penjaga. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi, dan tiap-tiap kamu mas'ulun, bertanggungjawab, disoal daripada pengembalaannya, penjagaannya. Al imamu ra'in wa mas'ulun ar ra'iyatihi. Raja itu atau pemimpin itu pengembala, penjaga, dan disoal daripada urusan yang berkaitan dengan rakyat dia. Dan lelaki itu pengembala, penjaga kepada ahlinya. Kalau ahlinya secara langsung ialah isteri. Okey. Secara umumnya ialah keluarga. Okey, sebab daripada isteri lah mana lahirnya anak-anak. Wal mar'atu ra'iyatun, dan perempuan itu penjaga kepada fi baiti zawjiha, iaitu rumah suaminya, yang tempat ia tinggal. Dan dia disoal daripada penjagaannya, iaitu tanggungjawab dia. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, khadam iaitu hamba atau pembantu, iaitu penjaga pada harta tuannya, dan disoal daripada penjagaannya. Ia berkata, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata ni wa hasibtu an qala, iaitu Abdullah bin Umar ni mengatakan, aku menyangka an qad qala, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata war rajulu ra'in, seorang lelaki itu penjaga harta bapanya, fi mali abihi wa mas'ulun ar ra'iyatihi, dan disoal daripada penjagaannya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu adalah penjaga dan bertanggungjawab kepada rakyat ataupun kepada apa yang dia jaga. Okey. Jadi daripada hadis ini kita jelas bahawa dalam Islam, antara benda penting adalah dalam Islam, kemuliaan bukan kerana jawatan.
Ini yang memberi kesan hari ni. Budaya kebendaan pada hari ni, okey, ngajar kita kalau nak mulia pegang jawatan. Orang hormat, parking kita ada kan. Parking kita ada dah, tak payah berebut. Mari masuk terus. Okey. Bukan kata tak perlu buat parking. Okey. Mudah kita kalau nak mengajar pun mesti cari parking dulu. Bukan maksud macam tu, maknanya kelebihan itu bukan kemuliaan lagi. Okey. Kelebihan ni orang beri kita VIP supaya untuk memudahkan kita laksanakan tugas. Kena ingat macam tu. Okey. Jadi kemuliaannya ialah dia datang dengan mas'uliyah. Itu tanggungjawab yang kita laksanakan. Bermakna bila kita laksanakan tanggungjawab, itulah kemuliaan. Jadi semua di kalangan kita ada tanggungjawab. Okey, nak kemuliaan, perform, laksanakan tanggungjawab. Jumpa di syurga nanti. Pemimpin yang adil disebut dalam hadis kan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan ni berada di bawah naungan arasy Allah yang kita bincang yang lepas, yang tidak naungan padanya. Nombor 1, pemimpin yang adil. Sebab apa nombor 1? Tugas dia berat. Dia ni kalau laksanakan tugas amanah paling awal masuk syurga. Sebab apa? Banyak mana orang dapat manfaat daripada dia. Dia boleh pahala. Tapi kalau dia tidak amanah, okey, dia khianat, dia paling awal masuk neraka. Sebab apa? Banyak mana orang terkesan daripada kejahatan dia, ataupun orang ikut kejahatan dia. Maka dalam Islam, kemuliaan dia datang dengan tanggungjawab. Laksanakan tanggungjawab, maka kita akan dapat kemuliaan di sisi Allah. Bermakna kita pegang jawatan dengan penuh rasa keinsafan. Bukan melihat ini peluang, ini ruang kan. Jadi taklah berebut sangat. Okey, tetapi satu benda kita kena ingat, kita memang jangan tak disuruh untuk minta jawatan, sebab jawatan ini adalah beban. Namun jangan pula kita lari daripada pegang jawatan menyebabkan orang yang tak layak memikul jawatan tersebut habis rosak, kita berdosa. Bahawa kita boleh, kita biarkan orang lain. Yang boleh lari itu sahabat, umpama Abu Kilabah Al-Jurumi yang pernah cerita. Abu Kilabah ni dia okey total. Okey, dua-dua matanya buta, dua-dua tangan kudung, dua kakinya lumpuh. Tapi gubernur tetap nak bagi jawatan hakim kepada dia. Nak bagi hakim sebab apa? Memang hebat sungguh. Memang betul yang gubernur nak tu memang betul. Walaupun dia okey, memang hebat dia. Tapi Abu Kilabah lari. Dia lari. Okey, siapa? Gubernur upuh orang pula. Ada tentera pula cari dia. Nak ambil tindakan hukum terhadap dia ni sebab dia lari. Tapi dia lari pun ada orang lain lagi yang layak boleh buat. Tak apa. Tapi kalau tak ada orang lain, dia lari menyebabkan habis rosak amanah ini, dia berdosa. Itu kena ingat. Kita tak minta jawatan, tapi di saat memerlukan kita kerana kemampuan kita, kita kena pegang, kena ambil. Okey. Pernah berlaku juga kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni dia memang hebat. Tak ada lah orang hebat di zaman dia. Okey. Jadi macam tu juga gubernur nak lantik dia menjadi mufti ke hakim, mana lupa dah. Tak silap nak hakim. Dia lari ke satu kawasan yang agak jauh di Yaman. Okey. Maka dia duduk di Yaman. Okey, dia lari-lari sampai satu kawasan pendalaman, dia minta nak bekerja dengan tokil, orang yang ada kebun kurma yang baru. Dia pun orang tu terimalah dia dan suruh dia kerja. Okey, satu masa tokil ni, tuan kebun ni tanya, okey, apa beza kurma tepat di kamu ni di Hijaz? Hijaz tu ialah di Mekah, Madinah tu lah. Okey. Dengan tempat di sini di kawasan Yaman. Dia tak boleh beri jawapan. Dia kata aku tak boleh nak beritahu. Terkejut kawan ni. Sebab apa? Sebab aku tak pernah makan walaupun sebiji kurma ini tanpa izin daripada kamu lah. Maknanya aku tak pernah makan. Terkejut tokek. Biasa-biasa kan tokek, tak kira mana pun kan. Nak makan sikit sekadar selebih satu. Ni orang macam mana macam ni? Kemudian tak lama kemudian dapat berita mengatakan bahawa pihak di Hijaz, gubernur di sedang mencari Sufyan Ats-Tsauri. Dulu tak ada Facebook, tak ada WhatsApp ni, tak tahu lah gambar dia macam mana kan. Jadi Sufyan Ats-Tsauri
yang kami nak beri jawatan penting pada dia lari. Maka tuan kebun kurma itu tengok, entah ni Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang hebat, ulama yang memang amanah betul-betul. Okey, maka bila saja Sufyan Ats-Tsauri dengar berita itu tersebar, terus dia lari, dia keluar. Okey, kemudian kawan ni cari tak jumpa. Okey, sebab apa? Sebab memang hebat. Sufyan Ats-Tsauri di saat dia berdoa, dia bila berdoa, dia solat hajat, pasti akan berlaku doa dia. Hebat dia. Okey, jadi dia lari tak apalah, ramai lagi orang lain walaupun tak sehebat dia, hebat juga. Tapi kalau tidak ada orang yang boleh pegang jawatan tersebut, melainkan orang yang korup, dia lari, dia berdosa. Ini disebut mas'ulun, tanggungjawab. Okey, kita tak minta jawatan, bukan gila jawatan, tapi kita kadang-kadang kena pegang jawatan tersebut untuk melaksanakan amanah. Kerana kita orang yang ahli dalam bidang tersebut. Kalau tidak ada orang, maka dia akan membawa kepada fitnah ataupun kerosakan, maka di saat itu dia telah lari. Sebab itulah kalau kita tengok cerita orang dulu lari-lari, tak apa, lama dulu ramah, hebat-hebat. Hari ini kita nak lari juga macam tu, mungkin tak boleh, mungkin boleh, mungkin tak boleh, tapi kena tengok keadaan bagaimana. Okey, jadi itu kemuliaan dalam Islam ialah based on kepada tanggungjawab, berdasarkan pada kita laksanakan ataupun performance. Maka insya-Allah maknanya orang laksana tanggungjawab besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi antara tanggungjawab disebut di sini ialah penjaga. Okey, kita ni penjaga. Paling kuranglah tanggungjawab kita terhadap diri kita sendiri. Diri kita sendiri ni. Okey, kita ada badan kita. Okey, kita masa rehat kita umpamanya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan amanah tersebut, nanti badan kita, anggota badan kita akan dakwa persoal kita sendiri di akhirat. Sebab itulah disebut li badanika alaika haqqan. Okey, wa li ahlika alaika haqqan, bagi isteri kamu ada hak. Okey, bagi badan kamu ada hak, sebagaimana berlaku kepada Salmanul Farisi dan Abu Darda. Abu Darda ni orang kuat ibadah. Kedua-dua orang bangun dah buat ibadah. Sampai pikat maknanya dia abaikan isteri dia. Sebab ibadah ni pada malam sampai ni, mungkin sampai subuh. Okey, maka satu malam Salman ni datang. Mungkin Salman datang nak tegur, kemungkinan, ataupun memang dia memang nak tidur bertamu. Jadi bila dia tidur, maklum rumah simple, rumah dulu kan, duduk dulu Jadi bila Abu Darda bangun, Salman tanya nak buat apa? Dia kata aku nak qiyam, nak menghidupkan malam. Salman kata ni awal lagi, tidur dulu. Itu maksudnya. Okey, dia pun tidurlah sebab ni tetamu ni. Dia bangun lagi tengah malam. Okey, ni mungkin pukul 12 lah kita kata. Mungkin pukul 2 dia bangun. Salman kata tidur dulu. Sehingga pukul 4 dia bangun sekitar itu, dini hari 1/3 malam. Okey, maka Salman kata tak apa, kita sama-sama hidupkan malam. Maka Salman pun bagi nasihat kepada kamu, kepada Abu Darda. Dia kata libadadika alaika, bagi badan kamu ada hak untuk rehat. Okey, kena rehat. Okey, bagi isteri kamu ada hak untuk kamu menggauli. Okey, dan setiap hak kamu kena laksanakan tanggungjawab tersebut. Tak salah nak buat amal ibadat banyak mana, tapi jangan abaikan tanggungjawab lah. Kita boleh pahala sini, boleh dosa tempat lain, rugi kan. Jadi bila perkara ini dibawa kepada Nabi SAW, Nabi kata benar apa yang dikatakan oleh Salman. Itu maksud dalam melaksanakan tanggungjawab. Kita kena laksanakan sebaik mungkin, kerana tanggungjawab tersebut adalah beban ataupun dosa kalau kita tak buat. Kalau kita buat, dia adalah pahala. Contohnya pahala yang terbaik bagi kita ialah beri makan pada anak dan isteri. Itu pahala yang paling baik. Sedekah yang paling baik bagi seorang suami ialah beri makan pada orang di bawah jagaan kita. Okey. Kemudian antara tanggungjawab lain lagi ialah raja, okey, menjadi penjaga kepada rakyatnya. Lelaki menjadi ketua pada keluarganya, isterinya, anak-anak. Perempuan menjadi penjaga kepada rumah suaminya dan pengurusan rumah yang di bawah tanggungjawabnya. Khadam menjadi tanggungjawab kepada tuan dia, okey, dan pada urusan yang diamanahkan oleh tuan dia. Okey, mereka semua akan dipertanggungjawabkan. Okey, ditanya di akhirat. Tanggungjawab. Tanggung dunia, jawab di akhirat. Okey, di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut tanggungjawab. Jadi kemuliaan dalam Islam sebagaimana anda sebut tadi ialah kerana kita melaksanakan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barulah kita berhak mendapat kemuliaan tersebut. Okey. Jadi anda rasa sekadar ni dululah untuk kali ini. Insya-Allah kita sambung kembali dalam perbincangan yang akan datang nanti. Okey, bersama dengan perbahasan ulum hadis. Okey. Jadi cuba cek baliklah dalam ulum hadis tu apa yang telah kita bincang dahulu. Umpamanya kalau sebut, kalau kita sebut ingat agak-agak kalau kita sebut apa makna apa makna musnad. Musnad. Contohnya musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad ni apa benda? Kalau sebut musnad apa? Musnad ni adalah kitab. Rujuk pada kitab. Kalau musnad bagi atas, musnad bagi bawah. Perawi. Perawi hadis. Tu terror tu. Kalau kita sebut Al-Hafiz, umpama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang hafiz hadis. Paling kurang lah. Dia kena ingat 100,000 hadis dalam kepala, sanad dan matan. Kalau Al-Hafiz duduk belakang, baru hafiz Quran. Kalau Hafiz duduk depan, Al-Hafiz baru nama dia, itu hafiz hadis. Kalau nama dia dulu Al-Hafiz, macam di Malaysia banyak tu kan nama dulu, Al-Hafiz kat belakang, itu dia hafal Quran. Itu antara beberapa perkara lah. Kemudian bila kita refer pada hadis, apa makna hadis? Hadis ialah apa saja disandarkan kepada Nabi hadis. Dia macam tu. Sebab itulah hadis palsu kita kata nama hadis, sebab dari segi ta'rifnya ialah disandar kepada Nabi tapi palsu. Ada 4 kan yang disandar kepada Nabi. Yang pertama ialah perkataan, qaulin. Yang kedua perbuatan, fa'lin. Yang ketiga takririn, takrir perakuan. Nabi sebenarnya Nabi kata ya, itu perakuan. Yang keempat sifat, sifatin. Sifat ni ada 2. Sifat akhlak Nabi, sifat batang tubuh Nabi. Semuanya hadis. Itu antara yang telah kita bahas dalam perbincangan kita yang lepas. InsyaAllah nanti perbincangan yang satu lagi nanti ana edarkan, iaitu nasy'ah, perkembangan ilmu hadis secara ringkas. Wallahu a'lam. Wa nas'alullah al-hidayah wat taufiq. Asallahu an yanfa'ana jami'an fima yuhibbu wa yardah. Wa naftatimu bi kafarati al-majlis wa surati al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka lilladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kena hadis panjang.